Kami Jun dan Nita. Hai semua, terima kasih kerana bersama kami. Destinasi kami hari ini ialah di Part 2 di Fort Canning. Seperti yang telah dijanjikan, kami kemari. Nita, dia nak tahu tak? Di sini juga ada nama Bukit Larangan. Bukit Larangan? Dia panggil Bukit Larangan. Kenapa tu Jun? Sebab tempat ni tempat nostalgia. Nostalgia? Tadi larangan, sekarang nostalgia. Yelah. Ada pengalaman peribadi ke Jun? Tak adalah. Ini kan nostalgia untuk di negeri Singapura ni. Kalau sejarah ni adalah tempat salah satu nostalgia di Singapura. Oh gitu. Terima kasih cikgu. Sama-sama Cik Nita. Okey. Jom semua. Kita teruskan ya. Ikut kami. Ya, mari. Seperti yang telah kami janjikan, kami kembali untuk Part 2 of Fort Canning. Kali ini kita berdua saja, Jun dan Nita. Jom ikut kami bersama keluarga dan anak-anak. Anda pasti terhibur. Hari ini kami datang dari Dhoby Ghaut MRT Station dan berjalan kemari. Walaupun hari sedang panas, kami dapat berteduh kerana kami melalui the covered walkway. Jom ikuti kami lalui jalan di sini. Kalau tidak rugi tahu, sebab tempat ini di kawasan ini sangat mengagumkan. Silakan anda lihat sendiri. Jun dan Nita terasa gairah bila berada di sini. Seperti ini satu jewel yang kami baru jumpai. Seakan berada di suatu tempat yang kami sendiri tidak pernah terfikir. Lihat tu di atas. Cantik kan? Jadi, jomlah kemari dengan keluarga dan anak-anak. Anda pasti akan terhibur. Di Part 1 of Fort Canning, kami ada beritahu di bukit ini ada 9 taman bertema. Kami telah perkenalkan Sang Nila Utama Garden dan Pancur Larangan. Kami akan cuba memperkenalkan yang lain dan harap kami dapat lakukannya dalam masa yang singkat ini. InsyaAllah. Taman ketiga adalah Fakuha Garden. Dinamakan sebenar nama Major General William Fakuha, iaitu Residen dan Komando British pertama di Singapura. Sebagai naturalis, Fakuha menyusun lukisan sejarah kehidupan liar unik yang ditemui di semenanjung Tanah Melayu. Di taman ini, pengunjung dijemput untuk menerokai dan berinteraksi the live painting yang berbingkai gergasi. Ianya termasuk jambu, taro dan gambir. Taman yang keempat adalah Armenian Street Park. Di bawah projek berbagai agensi ini, sebahagian daripada Armenian Street telah dihaskan untuk mewujudkan taman baru dan ruang awam untuk orang ramai dan acara. Sebahagian daripada rancangan yang lebih besar untuk menghubungkan Fort Canning, Bras Basah, Bugis dan daerah civic bersama-sama untuk membentuk seni yang diperluaskan. Kawasan kebudayaan dan warisan. Skim penanaman mengikut konteks tapak. Mewujudkan sinergi antara bangunan luar dan bangunan di sekelilingnya seperti Muzium Peranakan dan Gereja Armenia. Pengunjung boleh menemui koleksi yang disusun mengikut resepi seperti kari dan pencuci mulut dan berbagai kegunaan dalam kehidupan seharian serta nilai simboliknya. Taman ini mempunyai kemudahan sokongan yang memenuhi beberapa siri acara tetap untuk menambahkan lagi kemeriahan pada kawasan seni, budaya dan warisan yang diperluaskan.
Taman yang kelima adalah The Artisan Garden. Taman ini pernah menjadi tapak bengkel tukang dan tempat tinggal pada abad yang ke-14. Tukang seni di bawah naungan diraja tinggal dan bekerja di sini, membuat barangan yang baik untuk penduduk di bukit ini. Bengkel tukang kuno ini juga merupakan salah satu daripada beberapa kawasan istana yang terbuka kepada rakyat biasa. Bengkel ini diletaknya di sini on the lower eastern slope kerana bahagian lain bukit itu dikelilingi oleh hutan dan paya garam. Hari ini, ruang itu merupakan salah satu tapak penggalian arkeologi terakhir yang telah dikekalkan di Singapura. Pengunjung boleh menerokai ruang tafsiran yang diperbaharui untuk lebih menghargai tapak tersebut, serta mempelajari tentang penggalian arkeologi dan penemuan mereka di Fort Canning. Terdapat juga ruang aktiviti yang akan menjadi tuan rumah bengkel berkaitan arkeologi secara tetap. Taman yang keenam adalah The First Botanic Garden. Singapore First Botanical and Experimental Garden telah diasaskan pada tahun 1822 dengan berkeluasan 20 hektar, memberi tumpuan kepada penanaman rempah ratus dan tanaman ekonomi untuk meningkatkan ekonomi Singapura. Pala dan bunga cengkeh adalah tanaman utama yang ditanam di sini. Pada masa itu, tanaman ini mempunyai lebih dari 600 pokok pala dan 300 pokok cengkeh. Beberapa tanaman lain yang ditanam ialah gambir, lada, tebu, kopi dan teh. Taman itu ditutup pada tahun 1829 dan tanah itu telah diperuntukkan semula. Taman ini telah dipulihkan di kaki bukit Fort Canning, berhampiran lokasi asalnya. Ia terbentang ke lanskip jalan antara bukit dan jalan Bras Basah dan menampilkan tanaman yang diperkenalkan di Singapura pada era awal kolonial. Terdapat 5 zon dalam penanaman di sini, iaitu 1 lateks dan dama, 2 kayu, 3 pokok hiasan dan wangian, 4 buah-buahan hutan, 5 tumbuh-tumbuhan pinggir pantai dan sungai. Taman ketujuh adalah Jubilee Park. Taman ini terletak di lereng barat Taman Fort Canning yang pernah menjadi tuan rumah berbagai pilihan rekreasi untuk warga Singapura seperti kolam renang River Valley, Aquarium Van Cleef dan Teater Nasional pada abad ke-20. Pada suatu ketika, ia juga mempunyai ciri permainan seperti buaian. Ruang hijau di kaki bukit Fort Canning ini telah dipulihkan sebagai zon mesra keluarga di mana kanak-kanak boleh bermain buaian, jongkang-jongkit, kayu balak dan gelonsor. Di lereng bukit terdapat juga ruang untuk seni, persembahan dan acara. Fasa penambahan seterusnya telah dimulakan untuk melihat pengubahsuaian bangunan di Foothills, menampung ruang galeri dan kemudahan F&B yang baru. Taman yang ke-8 adalah Raffles Garden. Sempena nama Sir Stamford Raffles, the founder of modern Singapore. Walaupun Raffles paling diingati untuk kehidupan awamnya di bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara, dia juga seorang naturalist yang gemar yang menghabiskan masa lapangnya mempelajari botani dan kehidupan liar. Diilhamkan oleh kecintaannya terhadap tumbuh-tumbuhan, Raffles Garden mempamerkan pelbagai spesies tumbuhan yang ditemui Raffles di Asia Tenggara. Ia termasuk spesies yang dikumpul, dikaji atau ditanam oleh Raffles dan rakan-rakan naturalistnya yang sebahagiannya juga merupakan kawan rapatnya. Taman yang ke-9 dan juga yang terakhir ialah The Spice Garden. Raffles mendapat inspirasi untuk memulakan ladang rempah ratus dengan tumbuh-tumbuhan subur yang dilihatnya di sekitar bukit ini. Ia pertama kali terletak berhampiran kediamannya di rumah kerajaan dan kemudiannya berpindah ke kawasan ini lebih jauh ke bawah bukit. Raffles
bereksperimentasi dengan rempah ratus yang dikumpulnya dan membuat kesimpulan bahawa tumbuh-tumbuhan yang banyak dimungkinkan oleh iklim dan tanah tempatan yang sesuai. Ladang rempah ratus kecil Raffles ini terbukti berjaya, menyebabkan beliau mengubah taman kecil ini menjadi taman botani pertama Singapura. Taman ini mewakili eksperimen Raffles dengan mempamerkan penanaman berinspirasi rempah ratus dalam satu siri teres melata dan ladang yang dicipta semula. Ruang terbuka yang berselang-seli dan landscape juga menyediakan sudut pandang untuk peluang bergambar. Ice Garden akan dipertingkatkan lagi dalam pembangunan fasa 2 untuk memasukkan jejak galeri yang akan berfungsi tentang kepentingan rempah dalam sejarah Singapura. Ini akan menjadi kemungkinan dengan sokongan dermawan Norman Boyd and Son Private Limited, sebuah syarikat perdagangan rempah ratus dengan lebih 100 tahun sejarah di Singapura. Itulah dia serba sedikit tentang 9 taman yang bertema di Fort Canning. Asyik dia je posing, tak habis posing. Nantilah. Feeling. Gitu. Kalau gitu, I pun nak lah. I feeling lah. Satu kat sini lah. Satu kat sini lah. Oh, nak jatuh. Assalamualaikum. Asyik melalu dia. Assalamualaikum. Saya lagi. Assalamualaikum. Okey. Apa je nak bujur? Kat. Cantik duduk you baru dia nanti. Cantik kan? Assalamualaikum. Kami Jun dan Nika. Hai semua, terima kasih kerana bersama kami. Dan hari ini kami kembali dengan part 2 Fort Canning yang seperti telah kami janjikan. Cantik tudung kau. Lawa lah berendam. Iyalah tu kan. Ni maju Ayla. Tudung kat sini. Baju tudung sama kan macam Jadi je. cantik. Cantik, memang cantik. Cantik kan? Cantik Orang kan? pun cantik. Oh, terima kasih. Kau. Kenapa? Kita asyik jalan-jalan je tu tangan ni. Kulit I sampai gelap ni. Ya ke? Sama lah. Gelap ni. Ya ke? Mana sama? Tengok nampak berbeza. Oh, ya ke? Okey, itulah nampak. Oh, okey. Gelap. Tak apalah. Oh. The child is black, the child is white. Together they grow to see the light. Sama kan? Don't have to worry. Gelap tu luar je. Yang perlunya hati. Mesti baik, Beb. Okey. Kita serupa hadirku untuk mengubat luka. Kita serupa walaupun hatiku pernah kecewa.